Gempa, Mahkamah putuskan Najib bersalah, mula dipenjara hari ini. Najib dipenjara, DAP anggap kemenangan besar buat Malaysia. Barisan Nasional dijangka hadapi masalah besar tanpa Najib. Tun M mahu kerjasama dengan Pakatan Harapan, Anwar tak serik-serik lagi. Perdana Menteri didesak campur tangan kes Najib, ini jawapan Ismail Sabri. Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib Razak dalam kes rasuah melibatkan SRC International Sedia Berhad bernilai RM42 juta. Dia justru akan menjalani hukuman penjara 12 tahun mulai hari ini. Keputusan itu dibuat secara sebulat suara oleh panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tengku Mat. Selain Tengku Maimun, 4 lagi yang mendengar permohonan Najib ialah Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, Abang Iskandar Abang Hashim, selain Hakim Kanan Pinalini, Mary Lim Tiam Suan dan Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Selepas keputusan dibacakan, beberapa anggota polis dilihat menghampiri Najib di kandang tertuduh bagi melaksanakan hukuman penjara itu. Tengku Maimun ketika membacakan keputusan berkata Hakim Perbicaraan di Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali betul semasa memutuskan kes prima facie ke atas Najib dan mengarahkannya membela diri bagi 7 pertuduhan rasuah. Tengku Maimun juga berkata pasukan Najib sudah diberi peluang untuk mengemukakan rayuan tetapi mereka enggan berbuat demikian. Panel 5 hakim dipengerusikan Tengku Maimun menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyabitkan Najib bersalah atas 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Bagaimanapun, Hakim Muhammad Nazlan ketika itu membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara menunggu rayuan di mahkamah lebih tinggi. Sementara itu, petugas media kini mula membanjiri penjara Sungai Buloh. DAP menyifatkan keputusan kes SRC International terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak adalah satu kemenangan buat rakyat Malaysia, kata Setiausaha Agungnya Anthony Loh. Hari ini merupakan hari kemenangan untuk rakyat Malaysia yang berani membuat perubahan pada 9 Mei 2018. Keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini juga merupakan kemenangan untuk sistem demokrasi negara, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib Razak dalam kes rasuah melibatkan SRC International Sedia Berhad melibatkan dana RM42 juta. Ahli Parlimen pekan itu akan menjalani hukuman penjara selama 12 tahun mulai hari ini. Keputusan itu dibuat secara sebulat suara oleh panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tengku Mat. Selain Tengku Maimun, 4 lagi yang mendengar permohonan Najib ialah Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, Abang Iskandar Abang Hashim, selain Hakim Kanan Pinalini, Mary Lim Tiam Suan dan Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Selepas keputusan dibacakan, beberapa anggota polis dilihat menghampiri Najib di kandang tertuduh bagi melaksanakan hukuman penjara itu. Mengulas lanjut keputusan mahkamah itu, Loh berkata keputusan terbabit juga merupakan amaran kepada semua kepimpinan parti politik hari ini. Keputusan ini adalah amaran kepada semua pemimpin politik yang diberikan kuasa dan mandat oleh rakyat supaya jangan sesekali menyalahgunakan kuasa untuk memperkayakan diri sendiri. Orang yang paling berkuasa sekalipun, yakni Perdana Menteri, boleh dijatuhkan oleh rakyat dan menghadapi penghakiman mahkamah, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran berkata keputusan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan hari ini menunjukkan tiada sesiapa yang boleh mengatasi undang-undang. Sabitan terhadap Najib menunjukkan tiada yang mengatasi undang-undang, termasuk ahli politik, dan kebebasan badan kehakiman telah diperkukuh atau diperkuat, katanya. UMNO dan Barisan Nasional dijangka berdepan masalah besar pada pilihan raya umum ke-15 dengan ketiadaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membantu kempen parti. Penganalisis politik Lim Sian Si berkata selepas PRU14, Najib menjelma sebagai posko dan beliau sebagai jentera publicity berupaya menarik perhatian orang ramai dengan turun padang bertemu rakyat biasa serta menjana pengikut yang besar dalam media sosial. Menurut beliau, hakikat itu diakui sendiri oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dalam wawancara bersama Asia Times baru-baru ini. Tanpa posko, satu lumpung yang besar telah diwujudkan di mana tiada seorang pun daripada kepimpinan parti sedia ada mampu mengisinya. Jika UMNO
UMNO tidak melakukan penyusunan semula, parti itu akan menghadapi saat yang sukar. Mungkin tempoh yang panjang sebagai pembangkang akan memaksanya melakukan perubahan yang diperlukan, katanya dalam hantaran Facebook miliknya. Hari ini Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib dalam kes SRC International Sendian Berhad. Siansi mendakwa impian Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad telah tercapai hari ini. Beliau berkata ancaman terbesar terhadap mereka mesti dihapuskan sebelum pilihan raya umum ke-15 diadakan. Hakikat bahawa Najib menjadi sasaran utama Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Dr. Mahathir walaupun beliau bukan Perdana Menteri atau Presiden UMNO atau calon Perdana Menteri atau Pengerusi Barisan Nasional, jelas membuktikan bahawa beliau adalah ancaman terbesar bagi mereka. Tokoh yang secara bersendirian menjatuhkan dua kerajaan dan mendominasi media sosial dengan respons yang pantas dan komprehensif terhadap cubaan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Dr. Mahathir. Maksud rakyat tidak boleh dibiarkan bebas pada PRU15, jelasnya. Dalam hantaran berasingan, Siansi menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan itu mencatatkan sejarah baru. Hari ini, penghakiman di Mahkamah Tinggi yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara yang juga menentukan pelantikan hakim telah ditulis sebelum pendakwaan dan pembelaan mengemukakan hujah-hujah mereka tidak pernah dan mungkin tidak akan berlaku di mana-mana negara lain di dunia, katanya. Rakyat sudah bosan dengan drama politik antara Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berpanjangan sejak 30 tahun lalu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil berkata, rakyat kini mahu melupakan era Anwar dan Dr. Mahathir. Beliau turut menasihatkan Anwar agar jangan terpedaya lagi dengan helah Dr. Mahathir yang berura-ura ingin membentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan menjelang pilihan raya umum ke-15. Bang Non tak serik-serik lagi nak kuasa punya pasal. Mahathir pun Mahathirlah. Esok Mahathir tipu kamu lagi. Kamu jangan kata 8 kali hampir jadi Perdana Menteri pula. Kalau parti kamu menang, dia jadi Perdana Menteri kali ketiga. Na'udzubillah, kamu nganga lagi jadi Perdana Menteri tepi, katanya dalam hantaran Facebook miliknya. Dalam wawancara bersama Bloomberg baru-baru ini, Dr. Mahathir berkata, beliau tidak menolak kemungkinan partinya akan membentuk Pakatan Pilihan Raya dengan Pakatan Harapan selepas menjangka tiada parti yang mendapat majoriti besar pada PRU15. Walau bagaimanapun, ahli Parlimen Langkawi itu tidak berminat untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga atas faktor kesihatan. Harapan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 selepas Dr. Mahathir tidak kesampaian apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang dengan sendirinya setelah 22 bulan berkuasa. Dr. Mahathir yang ketika itu merupakan pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia berdepan tekanan yang amat hebat daripada sekutu-sekutunya dalam Pakatan Harapan yang mendesak agar jawatan Perdana Menteri diserahkan segera kepada Anwar. Beliau akhirnya meletak jawatan pada 24 Februari 2020 sekaligus meletakkan negara dalam situasi tidak menentu ketika pandemik COVID-19 mula melanda. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini menafikan terdapat desakan untuk beliau campur tangan dalam kes mahkamah melibatkan Najib Razak. Tiada, katanya ketika ditanya laporan sebuah media yang mengatakan ada perjumpaan khas melibatkan ketua-ketua bahagian UMNO semalam yang gagal mencapai kata sepakat bagi mendesak beliau campur tangan dalam kes mahkamah melibatkan bekas Perdana Menteri itu. Beliau yang ditemui media selepas berucap pada Majlis Penutupan Konsultasi Bajet 2023 di Kementerian Keuangan turut ditanya mengenai perjumpaan di Seri Perdana. Ismail yang merupakan naib Presiden UMNO berkata dalam perjumpaan itu beliau diberikan taklimat mengenai status gerak kerja parti seperti dinyatakan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menerusi kenyataan di Perak. Timbalan Presiden sebut mengenai mesyuarat UMNO bahagian persediaan parti ke arah pilihan raya umum ke-15 dan mengukuhkan parti, katanya. Mengenai laporan desakan ketua-ketua bahagian UMNO meminta PRU15 diadakan segera, Ismail berkata beliau tidak tahu mengenainya kerana tidak hadir pada pertemuan yang berlangsung di Ibu Pejabat UMNO di Menara Dato' On, Kuala Lumpur semalam. Laporan media memetik Ketua UMNO Sungai Besar, Jamal Mat Yunus sebagai berkata majoriti ketua bahagian UMNO bersetuju supaya PRU15 diadakan secepat mungkin.